Seterusnya yang kedua. Yang kedua Rasulullah sebut apa tadi? Wala yabqal Qur'an minal Qur'an illa rasmuhu. Tiada yang tersisa berbaki daripada Quran kecuali tulisan. Maksudnya, apa peranan dan hubungan kita sebagai umat Islam hari ini dengan Quran? Sedangkan bila kita bersyahadah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, otomatik kita kena mengakui bahawa wahyu yang namanya Al-Quran yang terkumpul itu datang menerusi Nabi Muhammad. Nabi dulu rajin baca Quran, sahabat dulu rajin baca Quran. Jadi kenapa kita hari ini berwatakkan berlainan daripada apa yang dicontoh dan ditunjukkan oleh Rasulullah dan sahabat? Bagaimana hubungan dan interaksi kita dengan Quran hari ini secara jujur? Kita hari ini kadang-kadang kita dengan Quran ikut mood dah tuan-tuan. Ikut mood. Rasa tak ada kerja, barulah kita baca Quran. Rasa kita tak busy, barulah rasa nak buka Quran. Rasa kadang-kadang setengah orang tu serabut kepala, baru dia nak buka Quran. Masa dia tak serabut kepala, dia tak cari Quran pun. Masa dia bermasalah, baru dia nak baca Quran. Masa dia ada problem, baru cari Quran. Jangan demikian tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana agama yang kita nak ikut, yang nama Islam tadi, panduan dia di mana? Manual dia di mana? Quran. Quran ini sumber kehidupan. Quran ini penentuan bagi apa yang ditentukan oleh Allah atas nama perintah dan larangan. Quran ini sumber petunjuk. Quran ini sumber hidayah. Quran inilah yang menceritakan segala-galanya kepada kita sebagai panduan hidup yang namanya Islam tu. Kita nak hidup dengan gaya hidup Islam, panduan dia di mana? Panduan dia Al-Quran. Siapa yang ceritakan Al-Quran? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi pencerah, Nabi Muhammad jadi pendakwah, Nabi Muhammad jadi penghurai bagi Al-Quran tu. Sebab tu di sekolah, sebab saya guru, saya senang untuk kiaskan atau metaforakan sama seperti benda ni. Contoh, setiap guru di sekolah dibekalkan dengan buku teks, betul? Buku teks tu semua sama. Kalau BM tahun 1, semua murid tahun 1 yang nak mempelajari bahasa Melayu akan pakai buku teks tu. Dan anggap buku teks tu sama seperti Al-Quran. Dan guru-guru itu sama seperti apa yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dulu, penghurai, penterjemah, penerang bagi isi buku-buku teks tadi. Kalau kita nak ambil buku teks, baca terus tanpa panduan daripada guru, boleh baca sebab kita reti baca. Okey, buka bab yang pertama, topik yang pertama, cerita tentang alam sekitar. Alam sekitar ialah ini. Kita boleh baca, mungkin kita faham, tetapi setakat apa yang kita baca dan ilmu yang kita ada, tu je tentang topik atau tajuk yang kita baca. Tetapi bila kita masuk dalam kelas esok, kita dah baca tajuk ni, ikut pemahaman kita lah. Tapi guru cerita tu lagi luas dia punya jangkauan. Guru ajak lagi banyak ilmu yang keluar dan terbit daripada tajuk yang kita baca semalam. Sedarlah kita bahawa kemampuan kita menanggapi sesuatu bersendirian itu teramat terhad dan sedikit. Tetapi melalui para guru inilah kita memahami dengan lebih luas. Dengan kata lain, lain guru, lain ilmu yang kita boleh dapat. Sebab itulah disarankan oleh ulama-ulama dulu, carilah seberapa banyak guru supaya kita dapat mengambil kepelbagaian mutiara-mutiara ilmu daripada mereka. Jangan memadai terhad dengan hanya seorang dua guru. Sebab ilmu yang disampaikan tu tak sama. Benda tu sama, huraian dia tak sama, kupasan dia tak sama. Jadi bila kita banyak guru, banyak ilmu, banyak sudut, banyak sumber, banyak pandangan yang kita boleh ambil. Boleh faham tak kiasan tu? Senang kan?
Maksudnya guru akan bantu. Begitu juga Quran. Kita hari ni kalau nak memandai, boleh kita reti baca Quran pun. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai habis. Tetapi dia punya penghuraian tentang Fatihah macam mana, penafsiran tentang Fatihah macam mana, kupasan sebenar surah Al-Fatihah macam mana, kenapa surah Al-Fatihah turun pada Nabi, bila turun pada Nabi. Hak tu kena belajar lah. Setakat baca, semua orang boleh baca. Tetapi kalau kita tak mau belajar, maka tafsiran yang keluar daripada kita akan tersasar. Bila guna akal ni, berkemungkinan ada hak kita cakap tu betul, berkemungkinan salah. Sebab kita tak mengikut disiplin ilmu yang tepat, disiplin ilmu yang benar. Baik, bila berhadapan dengan Al-Quran sebenarnya tuan-tuan, kita hari ni, jujur saya sebut lah, nak sebab-sebab, nak rasa bersalah, Alhamdulillah dalam keadaan kita tak rajin pun baca Quran. Saya pun sebut depan tuan-tuan ni, nak kata kita ni rajin baca Quran, memang ikut mood juga, ikut keadaan baca Quran. Tapi Alhamdulillah, bila Allah letakkan tugas kita sebagai guru pendidikan Islam, automatik harian kita bersama murid baca Quran. Saya rasa ni satu anugerah. Saya rasa ni satu nikmat yang Allah bagi. Contoh, mungkin kalau aku tak jadi guru ni, aku rasa tak baca Quran. Quran pun macam orang lain, baca ikut mood, baca kerana nak tahu sesuatu. Tapi bila Allah letak jadi guru pendidikan Islam, dia identik dengan Quran. Hari-hari berada di surau bersama murid-murid, baca Quran, talaki Quran. Nak agak kita sendiri memang tak tahu rasa kalau tak jadi ni baca atau tak baca. Alhamdulillah Allah memudahkan. Di samping kita baca, bukan sekadar baca, kita tengok tafsir, kita tengok huraian, kita terangkan pada murid. Ayat hari ni yang ustaz baca dengan kamu ni, Allah cerita pasal apa? Hadis hari ni yang ustaz baca dengan kamu ni, Nabi cerita pasal apa? Sekurang-kurang kita berkongsi murid yang punya minda dan otak 1 hingga 6, cukuplah. Agar mereka lebih memahami, bukan setakat baca Quran. Sebab Quran yang sebenar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berhenti takat baca saja ke tuan-tuan? Quran ni Allah suruh baca je, Nabi suruh baca je, tak lebih tak kurang. Macam tu kan? Dah. Al-Quran bukan setakat untuk dibaca, tetapi untuk difahami isi-isi kandungan dia. Kita baca Quran lebih jauh, Allah nak hak kita baca ni bagi faham. Kalau tak faham, tak ada nilai lah. Baca saja, walaupun kita tahu Quran ni, baca saja pun tetap berpahala. 1 huruf 10. Tapi sebenar lebih jauh kena faham isi Quran, bukan setakat faham isi. Baca dan faham masih tak mencukupi. Baca, faham dan amalkan. Ada perintah dalam ayat-ayat Quran. Kalau setakat baca, faham, tak mau mengamalkan, jadi macam tadi lah. Aku tahu semayang wajib, aku tahu minum arak haram, tapi kalau tak ada dari sudut pengamalan, praktikal dan amaliah, dia bedai semua. Walaupun dia tahu benda tu haram, benda tu salah, tapi amali kena hidup sekali. Sebab itulah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bila membicarakan ayat yatslunahu haqqa tilawatih, yatslunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, beliau membahagikan kepada 3. Pertama, membaca Al-Quran dengan lisan, lidah. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan akal. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran dengan qalb, hati. Kita hari ni duk baca Quran dengan apa? Lisan ke, akal ke, hati? Dia suruh 3-3. Yang pertama, bila baca Quran dengan lisan, bermaksud kita mempelajari cara baca dan bacaan yang sesuai sebagaimana Al-Quran tu turun pada Nabi. Maksudnya kita belajar tentang makharijul huruf,
Hak basic kan, bab bunyi macam mana, jim bunyi macam mana, kha keluar kok mana, huruf ni rongga mana, huruf ni lubang mana. Dan bagi sebutan tu betul setakat kemampuan kita. Membetulkan baris-barisnya, atasnya, bawahnya, depannya, matinya, memanjangkan mat-matnya. Kita belajar betul-betul. Ringkas cerita, hak tu ilmu tajwid. Bila dah kita kuasai makharijul huruf dan tajwid, tuan-tuan nak belajar tarannum pun belajarlah. Nak memperindah, memperelokkan bacaan, tak jadi masalah. Tapi di situ takat dia no. Lebih jauh kita kena baca menggunakan akal. Lidah kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Akal kita kena bergerak dan fikir bersama. Hak aku sebut tadi Bismillahirrahmanirrahim, apa dia? Jadi kita sebut Bismillah, akal kita bergerak dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini bergerak. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Tang mana kita nak baca Quran dengan hati? Hati ini ialah tempat mengambil istifadah, tempat mengambil ibarat, tempat mengambil manfaat. Daripada lisan yang menyebut, akal yang bergerak dan berfikir, apa manfaat, apa faedah yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca tadi. Hati akan merenung. Pasal apa ayat ni tadi Allah suruh buat macam ni? Pasal apa ayat ni turun pada Nabi? Peristiwa apa sebenarnya yang berlaku? Jadi kalau kita baca dalam tiga keadaan ni, kita dapat memahami setiap ayat Al-Quran yang turun pada Nabi dengan baik. Yang inilah yang nak dicapai oleh seseorang pembaca Al-Quran.